الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يا مغني يا مغني يا مغني يا ذا الجلال والإكرام يا متكبر يا متكبرون يا متكبرين يا من هو يا من له يا من له يا من هو يا من هو يا من له حسبي الله حسبي الله حسبي الله هو الله هو الله هو الله يا الله يا الله يا الله ذات الله صفات الله ذات الله صفات الله ذات الله صفات الله يا مغني وجود الله يا مغني نور الله يا مغني رسول الله يا مغني يا مغني يا مغني يا ذا الجلال والإكرام حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله 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 الله
Allah 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 ya 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 Nur ya Allah ya Nur ya Allah ya Nur ya Allah ya Nur ya Nur ya Allah ya Nur ya Allah ya Nur ya Allah ya Nur ya Allah ya Allah ya Hu ya Allah ya Hu ya Allah ya Hu Allah ya Hu ya Hu ya Allah ya Hu ya Allah ya Hu ya Allah ya Hu ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadun Habibullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Allah Allahu Akbar As-salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah ya Habiballah hu Allah hu Allah hu Allah as-salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah ya Habiballah hu Allah hu Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين
في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan perbezaan antara kudrat ta'alluq Allah, ta'alluq salihi, ta'alluq tanjizil hadis dan ta'alluq qabdah. Susah soalan ni. Kau tak belajar ni tak payah tanya ni. Kau tak belajar ni tak payah tanya. Ini orang belajar ni soalan ni. Nombor telefon dia 0 tut 0 tut tut. 2. Bagaimana menghubungkan ketiga-tiga ta'alluq di atas dengan qada dan qadar Allah? Rasanya dalam mana-mana kuliah saya tidak mendalami sampai ke sini. Persoalan tentang ta'alluq salihi, ta'alluq tanjizil hadis dan ta'alluq qabdah. Jadi maknanya yang bertanya ini rujuklah kepada gurunya yang bicarakan tentang perkara ini, yang dia tak faham tentang perkara ini, dan rujuk balik. Saya tak buka perkara ini sebab ini perkara yang detail. Adapun pendekatan kitab ni tahu yang basic saja. Yang basic saja kerana tidak mau dalam sangat dalam bicara, kerana ingin bersegera bersalik. Itu metod kita dalam kitab ini. Jadi soal yang bertanya ni rujuk pada guru yang mengajar beliau lah. Okey. Bagaimana menghubungkan kaitkan ketiga ta'alluq di atas dengan qada dan qadar Allah? Yang kita kongsikan tentang qada dan qadar ni simple saja. Ketetapan Allah Taala itu di atas ilmu Allah, maka ia sekali-kali tidak akan sia-sia segala usaha dan ikhtiar kita. Itu qada dan qadar ni kita sembang simple saja supaya orang tak salah faham. Kita punya bekalan kita begini je. Dalam bicara qada dan qadar, maknanya ketetapan dan ketentuan itu semua di atas ilmu Allah yang mengetahui dulu, sekarang dan akan datang. Kerana ilmu Allah Ta'ala tidak tertakluk dengan masa. Begitu je. Okey. Jadi maknanya oleh kerana itu segala usaha dan ikhtiar kita pasti tidak akan sia-sia. Sebab banyak orang salah faham, kalau semua dah ditentukan dalam qada dan qadar, buat apa kita usaha lagi, biar je lah. Itu salah faham tu. Sebab qada dan qadar tu di atas ilmu Allah. Jadi Allah Ta'ala tahu segala perkara. Jadi dan dengan ilmu Allah, Allah mentadbir. Dan pentadbiran Allah tak terlepas daripada kasih sayang Allah, sifat ar-Rahman Allah. Maka lantaran itu maknanya kita buat kerja kita, iaitu Allah Ta'ala suruh kita berikhtiar. Habis. Okey, kemudian dalam bicara tentang qada dan qadar ni kita ambil pendekatan jangan detail sangat. Sebab apa? Mendetailkan, mencari-cari, mengetahui qada dan qadar seolah-olah apa dia? Kita nak campur tangan urusan Allah mentadbir. Cukup sekadar kita tahu Allah mentadbir dengan ilmunya. Allah mentadbir ilmunya itu mana tidak bertepi. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Yang dikatakan ketetapan Allah adalah tetap pada ilmu Allah, dan Allah mentadbir tetap dengan sifat ar-Rahmannya. Maka lantaran itu tetap tidak akan sia-sia segala usaha kita. Maka kita buat hal bahagian kita, usaha dan ikhtiar. Yakin saja Allah dengan kasih sayangnya. Dah habis. Kalau kita selidik lagi qada dan qadar, seolah-olah kita nak campur tangan bagaimana Allah mentadbir, seolah-olah kita tak yakin akan kasih Allah dalam mentadbir. Itu saja masalah orang awam terhadap qada dan qadar. Itu pendekatan kita. Dan yang ketiga, memang ada anjuran dan maknanya saranan, bahkan mungkin kita boleh katakan sebagai amaran daripada Nabi SAW. Bab qada dan qadar ni jangan dibincang lanjut sangat. Jangan dibincang detail sangat. Sebab apa? Ia takbir Allah. Cukup sangka baik kepada Allah dan kita jangan meninggalkan ikhtiar. Habis. Itu saja sikit yang kita kongsikan. Adapun mana-mana jemaah yang nak detail, bukan di sini.
Detail pergilah jumpa dengan pakar-pakar yang lain yang detail. Sebab penekanan kita kat sini tahu asas kefahaman akidah dan terus bersegera bersalik. Tentang ta'aluk ni nak faham tu pening kepala. Jadi kalau nak pening seorang-seorang tak apa. Kalau kita jawab kat sini nanti pening. Benda yang ada yang faham ta'aluk ni tak faham lah. Itu benda yang detail. Benda yang detail. Okey. Yang penting ta'aluk pada sifat kudrat itu maknanya kod mana pun di atas ilmu, bukan di atas ketetapan yang Allah paksakan. Bukan di atas ketetapan yang Allah Ta'ala paksakan. Habis. Yang kedua soalan, Ustaz boleh terangkan sikit muka surat 45 dan 46 tauhid martabat syuhud. Jom buka jap. Surat 45 46. Tauhid martabat syuhud. Alamak, saya punya muka surat lain dah. Tajuk dia tauhid martabat syuhud. Jap. Kat mana? Tajuk besar dia apa? Pembahagian martabat tauhid tu Okey. Dalam buku yang baru disebut tauhid martabat syuhud. Dalam buku yang lama ini tajuk dia sebelum tafakur menuju tauhid, betul tak? Kan? Sebelum tafakur menuju tauhid, betul Mana tauhid martabat syuhud, lepas tu tafakur menuju tauhid. Tajuk yang selepasnya tu tafakur menuju tauhid, betul kan? Okey. Sebenarnya tauhid pada martabat syuhud itu adalah tauhid pada martabat makrifat, iaitu dia telah merasai memandang Allah. Dan pengalaman merasai memandang Allah itu tidak ada kalam pun yang boleh kita uluahkan. Seumpama tidak ada kalam untuk kita bicarakan bagaimana sedapnya tom yam kalau makan dekat Yala nanti, mesti tak sama dengan tom yam makan dekat Malaysia ni. Tak sama. Jadi maksudnya kalau tak, apa tom yam kat Yala dengan tom yam kat Malaysia ni, mana boleh sebut? Sebab apa? Kita dah merasai dan menyaksi sendiri macam mana rupa bentuk tom yam itu dengan kilauan-kilauan, berkilauan tom yam tu. Faham je? Jadi pada martabat makrifat. Jadi nak terangkan tak boleh terangkan. Yang penting apa dia? Bagaimana untuk sampai ke situ. Bagaimana untuk sampai ke situ yang boleh kita terangkan. Sebab itulah diberi berjalan begini. Kalau orang dah terkasima memandang, dia banyak bercakap tak? Tak. Tak banyak bercakap. Contohnya dia rindu kat suami dia, duduk kat Sudan, kerja 4 bulan baru balik. Sekali balik tu, pertama itu dia banyak cakap ke ataupun dia pandang saja? Pandang, paling-paling mata berair. Kemudian dia susun, dan tu tak tahu nak cakap apa. Itulah maknanya syuhud. Setelah lama merindu, nyata depan matanya, tidak ada lagi kata-kata. Bahkan kalau berkata-kata lagi waktu tu, sebenarnya akan menjadi tawar, hilang. Itu kalau nak faham. Jadi martabat syuhud ni jangan duk kaji lah. Bila sampai masanya Allah bagi rezeki terbuka syuhudiah itu, tahulah bidalannya nyata kasih Allah, bidalannya nampak kasih Allah itu, bidalannya bau haruman kasih Allah tu, bau. Begitu. Rasa benar-benar bahagia. Bahkan maknanya semuanya ni dirasakan sebagai semuanya adalah pancaran sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tiada lain. Kod mana pun tetap dalam kasihnya. Yang boleh saya beri bidalan, diamnya anak bila mana dipeluk dan berada dalam pangkuan ibunya. Itu je bidalannya. Itulah nak terangkan tentang tauhid martabat syuhud. Itulah tauhid pada martabat makrifat sebenarnya. Sebelum syuhud, yang ketiga tu dalam buku yang baru dia tulis apa? Nombor 4 martabat syuhud. Yang nombor 3 martabat, yelah martabat hakikat. Dia tulis martabat apa hakikatnya? Hakikat. Cuma yang nombor 4 dia tulis martabat syuhud. Itu martabat syuhud pada martabat makrifat. Maka dekat sini ni, kalau tentang syuhud ni, kalau kita rasa-rasa macam kita dah sampai martabat syuhud, kita kena tahqiq dengan mursyid, supaya adakah syuhudiah kita itu benar ataupun tipu daya. Kurang lebih begitu. Itulah sedikit saya boleh kongsikan martabat syuhud bagaimana. Okey, habis. Ustaz boleh terangkan obsesi syuhudi. Obsesi syuhudi ni, obses maknanya keturjaan, syuhudi ni memandang.
Maknanya pengharapan yang bersangatan, keterujaan yang bersangatan, yang kemuncak untuk mencapai nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada kita, iaitu nikmat musyahadah, nikmat memandang Allah. Itu yang dimasukkan dengan obsesi syuhudi. Maka dalam baca Quran kita tak obses lagi nak khatam. Ya. Dalam ilmu tauhid kita sebut, kalau kata baca Quran misalnya, tak obses nak khatam, tak obses nak pahala, tak obses nak ganjaran. Sebab apa? Itu janji Allah, dan Allah Ta'ala pasti tidak akan mungkir janji. Dalam ilmu fiqh memang kita sebut nak ke pahala, nak ke ganjaran, tak ada masalah. Itu fiqh, dan dia bergabung sebenarnya. Laras bahasanya saja yang berbeza, kerana fiqh menyentuh pada persoalan sistem, tauhid menyentuh pada persoalan hubungan. Lain, tauhid hubungan dengan Allah, fiqh sistem bagaimana untuk berallah. Bila sistem ada reward, ada ganjaran dan ada ancaman. Itu fiqh sistem. Maka untuk ganjaran namanya syurga, pahala. Untuk ancaman namanya neraka, dosa. Itu saja ya. Alright. Jadi obsesi syuhudi bermaksud apa dia? Bermaksud teruja untuk memandang Allah dalam Al-Quran yang dia baca, teruja untuk memandang Allah dalam solat yang didirikan, teruja untuk memandang Allah dalam kesabarannya dan kesabarannya meninggalkan maksiat. Maknanya keterujaannya hanyalah untuk memandang Allah, tidak pada perkara yang selain dari Allah. Hatta tanda cinta kasih Allah pun dia tak mau, dia nak ke Allah itu. Cukup ke? Maknanya seorang suami, nah, cincin tanda cinta abang kepadamu, maka kita jumpa 2 tahun lagi. Berbaloi ke? 2 tahun lagi nak jumpa diganti dengan cincin sebutir? Tak berbaloi. Kata kita balas balik, abang, apa makna cincin sebutir? Cincin sebutir ke? Tak salah, segelang sebentuk sebulat ke? Okey, sebentuk. Tak, abang, apa makna cincin seketul ni bang? Berbanding berpisah dengan abang selama 2 tahun. Tak ada cincin. Kenapa pisah ni? Yelah abang hutang beli cincin mahal ni, nak cover hutang kerja 2 tahun. Maka kita kalau cerdik, abang tak payahlah berhutang sampai beli cincin, yang penting abang di depan mata. Cincin tanda cinta, pencintanya suami kita tu. Awak nak tanda cinta ke nak suami? Kalau awak cerdik, mestilah nak suami, bukan tanda cinta dari suami. Maka pahala syurga itu tanda cinta dari Allah dengan asbab syafaat Nabi SAW. Awak nak tanda cinta ke awak nak ke Allah? Kalau awak nak ke Allah, awak tak akan memandang pahala itu lagi, awak tak akan mengira dan menghitung pahala itu lagi, tapi awak akan terujuk untuk memandang Allah. Itu maksud obsesi syuhudi. Ia dimensi perbicaraan tauhid tasawuf. Kalau bercara fiqh, tak ada teruja memandang Allah. Bercara fiqh, lillahi ta'ala. Lepas tu tak didetailkan lillahi ta'ala tu apa. Kemudian terus kepada ganjarannya bagaimana, pahalanya bagaimana, syurga tu bagaimana indahnya. Lepas tu lah kali hati kita terpaut dengan tanda cinta. Tanda cinta Allah makhluk ke tidak? Tanda cinta Allah makhluk ke tidak? Pahala makhluk tak? Pahala makhluk, dosa makhluk, syurga makhluk. Janganlah awak teruja dengan tanda cinta Allah, iaitu makhluk. Awak mestilah nak ke Allah. Jadi nak ke Allah itu dah sebagai teruja untuk memandangnya. Itulah para sufi bagi bidalan, ya Allah, kalau di neraka tempat aku memandangmu, ke nerakalah aku. Itu bukan nak masuk neraka, sebab syurga neraka itu tak ada hal lagi. Yang penting nak ke Allah. Mustahil Allah Ta'ala memberi pandangan untuk memandangnya, dan tempat pandangan itu di neraka. Mustahil. Sebab apa? Sebab memandang Allah dengan nur yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Mustahil Nabi Muhammad SAW tempatnya di neraka. Maka akhirnya ke mana dia? Tetap ke syurga. Sebab apa? Dia obses memandang Allah. Dia dah beyond syurga dan neraka. Tapi jangan dipisahkan dengan ilmu fiqh, bahawa dalam ilmu fiqh tetap kita minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, jauhkan aku daripada azab neraka, masukkan aku ke syurga. Serentak dengan kita minta nak masuk ke syurga itu, hati kita kena obses memandang Allah, bukannya obses ke makhluknya. Sebab fiqh ni sistem, tauhid ni berhubungan. Bila tauhid nak berhubungan dengan Allah dengan merasai memandang. Faham ya? Ada pun sistem, ada ganjaran dan ada ancaman. Boleh faham ya? Jangan dipecah-pecahkan, dan jangan disalah konteks bicara ni. Jangan disalahkan konteks bicara ni. Ada yang kata, orang sufi itu syurga dia tak mau.
Siapa kata orang sufi tak mahu ke syurga? Orang sufi ni dosa pahala pun dia tak heran dah. Itu kalam sinis yang tidak beradab dengan ilmu yang paling mulia di dalam ad-din, iaitu ilmu musyahadah, ilmu memandang Allah ataupun ilmu ihsan. Siapa kata orang sufi tak nak pahala? Cumanya orang sufi tak mau mencampuri urus takbir Allah. Bila Allah dah janji nak bagi pahala, tak mau tanya lagi. Yang penting janji Allah pasti. Yang pasti lagi yang kedua, apa yang Allah nak dari dia? Memandang pahala ke memandangnya? Ya Allah nak kita apa dia? Ya Allah nak pada kita nak apa? Memandang Allah, bukan memandang pahala. Pahala Allah yang janji. Orang sufi beradab dengan Allah, tak bicara dan tak minta apa yang Allah janjikan. Kalau kita dah janji ke anak kita, ya mak bagi motor nanti, anak kita minta kali ke-7 dia minta, tak jadi beli motor, menyampah aku. Tak percaya kat mak lagi ke? Betul tak? Minta berkali-kali perkara yang telah kita janji kepada anak kita, tu tanda anak kita percaya kita ke ragu kita? Ragu kita. Ini tak pahala lagi, minta syurga lagi. Mana itu? Kan takbir Allah belaka kan? Allah dah janji, Allah Ta'ala kata innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janji. Orang sufi amat beradab dengan Allah, tak mau campur takbir Allah dan yakin dengan janji Allah. Selesai. Yang penting dia sibuk untuk dirinya, pandang tak pandang Allah aku ni. Dalam aku beramal ibadat, pandang tak pandang Allah aku ni. Sebab apa? Kalau tidak memandang Allah, tidak mencukupi syarat untuk makbul ibadat. Kalau tidak memandang Allah, iaitu tahu tak mencapai syuhudiyah, bermaksud tidak cukup syarat untuk mencapai makbul. Bila tidak ada makbul penerimaan, jadi ubudiyah tak ibadat kita tadi? Tak jadi ubudiyah. Dan bila tak pandang Allah, dia akan pandang siapa? Pandang pahala. Bila dah pandang pahala, dia akan rasa dirinya banyak pahala. Di situ iblis masuk. Awak mulia dengan pahalamu, banyak lagi ibadat. Awak mulia dengan pahalamu, banyak lagi tuntut ilmu. Awak mulia dengan ilmumu, banyak lagi berceramah. Awak mulia dengan ceramahmu, dengan followersmu, dengan like-mu. Like Facebook like. Maka di situ bila dah rasa diri mulia saja, di situ keiblisan. Walaupun amalnya amal ketaatan. Sebab apa? Tidak obses kepada Ar-Rahman untuk memandangnya. Faham betul tu? Jadi yang bonda yang pakai baju merelit-relit, bling-blang ni, nak apa sebenarnya? Baju merelit-relit ni, bling-bling tu, bling-blang. Tak salah. Nak bagi orang pandang kita ke? Kalau kita pakai baju cantik-cantik supaya orang pandang kita cantik, tergelincir kita. Tapi jangan pula belum benda lepas ni baju dikusut masaikan, dikonyok-konyok, jangan setrika apa bagai. Bukan begitu. Ya Allah, aku menampilkan kecantikan sehingga orang memandang aku ini penzahiran cantikmu, penzahiran keindahanmu, sehingga orang memandangku, orang ingat indahnya mu ya Allah. Maka bercantiklah kita. Maka yang kita nak tampilkan cantik kita ke? Tak. Yang kita tampilkan apa dia? Cantik Allah. Itu wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu hendaklah bersih. Maksudnya cantik, kemas. Nak tunjuk apa dia? Nak tunjuk cantik kita ke cantik Allah? Nak tunjuk cantik ke Allah? Kalau niatnya begitu, cantiklah. Tapi ikut mana pun tetap ada batasan syarak pada bersolek dan sebagainya, hukum pada fiqh. Itu kaedahnya. Yang lelaki sikat rambut, pomade. Pomade kan? Betul pomade. Yang tepi tu kan. Awak nak apa pomade? Dengan minyak rambut yang keras tu semua. Kalau hati berhubungan dengan Allah, ya Allah, sehingga orang memahami bahawa aku ini dalam pentadbiranmu, kalau aku ini indah, maka engkau yang indah. Itu saja. Jadi dengan aspek begitu, itulah syuhudiah pada orang awam. Itulah syuhudiah pada orang awam. Maknanya orang awam syuhudiah dia gitu. Maknanya kalau apa saja aku tampilkan, semuanya aku nak menampilkan bahawa aku ni dalam takbirmu, maka kalau orang memuji aku, hakikatnya dia tetap memuji-Mu ya Allah. Itu alhamdulillah. Itu syuhudiah pada orang awam. Habis lah. Bakung Ustaz, bagaimana khusyuk solat menurut ilmu tasawuf? Khusyuk solat dalam ilmu tasawuf apabila dia sibuk memandang Allah yang memimpin solatnya, yakni Allah yang memantulkan nurnya itu. Pada nur yang Allah pantulkan itu melalui Nabi SAW,
Okey, macam semalam saya terangkan. Macam apa ni? Macam cahaya putih, sini ada prisma, kan? Ada prisma kan? Prisma tu segi-segi itulah. Cahaya putih tu melewati prisma tadi tu, lepas tu pecah kepada berapa cahaya? 7 cahaya. Dia panggil cahaya pelangi. Ibaratnya begitulah, bila Allah memantulkan nur kepada kita dengan asbab, baginda Nabi SAW, terpancarlah 7 sifat ma'ani ke dalam diri kita ini. Terpancarlah apa? 7 sifat ma'ani ke dalam diri kita ini. Sifat ma'ani yang namanya basar terpancar pada mata, sifat ma'ani yang namanya sama pada telinga, kalam pada lidah, ilmu pada akal, hayat pada nafas, kudrat pada tulang 4 kerat, iradat pada hati. Dah cukup 7. Cukup 7. Okey, maka sibuk kita memandang sifat ma'ani itu, khusyuklah solat kita. Itu je, faham dia. Bukan lagi sibuk nak faham makna. Bukan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kenapa gini ni? Khusyuk. Bukannya bila baca bacaan dalam solat tu maknanya kuat sehingga mengganggu pula orang sebelah. Oh, lagi tak boleh. Jangan. Awak rasa-rasa nak khusyuk, jangan sampai mengganggu orang sebelah. Terganggu orang sebelah pada khusyuk, confirm awak tak akan dapat khusyuk. Dia kalau bacaan tu maknanya bukan sampai orang sebelah dengar. Menggerakkan lidah dah cukup syarat untuk kita katakan telinga kita mendengar apa yang kita baca. Cukup syarat rukun qauli. Gerak lidah saja. Jangan tak gerak lidah, rukun qauli tak sah, tak sempurna. Asalkan bergerak lidah walaupun tanpa suara, selesai. Tapi bukan sibuk dengan nak betulkan bacaan, bukan sibuk dengan nak faham makna, bukan. Tapi sibuk memandang apa dia? Nur yang memimpin. Itu kalau bahasa Kiai Zain Syukri almarhum. Iaitu apa dia? Nur apa dia? Nur daripada Allah dengan asbab baginda Nabi SAW, iaitu sifat ma'ani. Contohnya gini, duduk solat teringat ikan kat rumah tak masuk peti ais lagi, nanti busuk. Betul? Nanti kucing makan pula tu teringat. Terus palingkan ingatanku ini semua daripada sifat ma'ani Allah. Terus tadi ke situ. Semayang lagi, Allah, kunci lupa letak kat mana. Lepas tu kita terlarut sekejap untuk fikir kunci kat sini fikir kan. Lepas tu terus teringat balik, siapa yang mengizinkan, siapa yang mentakbir aku ingat begini. Allah yang mentakbirkan. Terus patah balik ke Allah balik. Itu je. Hati terlintas. Semua kita patah balik kepada semuanya dari Allah. Maka khusyuk solat kita. Diperkirakan khusyuk sebab apa? Tetap kita menyibukkan diri untuk memandang Allah melalui pantulan sifat ma'aninya. Itu kaedah. Kalau dengan kaedah ini semua orang ada ruang untuk khusyuk. Kalau tak faham kaedah ini, rasa sampai ke sudah tak khusyuk solat kita. Patah balik. Lepas tu bila angkat takbir, Allahu Akbar, pada kalam Allah memantulkan sifat kalam. Angkat takbir, kudrat Allah, kehendak dari Allah, Allahu Akbar. Maka sehingga lama kelamaan solat kita itu semua dalam kalimah la haula wala quwata illa billah. Tu jadi orang sufi memberi bidalan, hakikatnya bukan aku bersolat tapi aku dipersolatkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Allah memantulkan sifat ma'aninya. Tapi jangan pula sampai terlajak kata Allah yang bersolat. Bukan. Tetap kamu yang bersolat, tapi dengan asbab apa? Dengan asbab pantulan sifat ma'ani daripada nur, daripada asbab Nabi Muhammad SAW. Dia sibuk kat mandang nur, cukup dah. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, bila kita bersolat ini kita ingat, ini semua siapa yang ajar? Semuanya Nabi yang ajar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka setiap pergerakan kita tu kita ikut Nabi. Kenapa? Kerana kita ingin menghargai kasih dan cinta Nabi. Aku sujud kerana Nabi ku bersujud. Aku ikut Nabi ku buat kerana cintaku pada baginda. Gitu. Terkait dengan kemanusiaan, cinta dengan Nabi SAW. Terkait dengan Allah, pantulan sifat ma'ani. Maka diperkirakan solat kita itu dalam kalimah syahadah yang dua tadi. Lepas tak faham? Bila kita sibuk memandang sifat ma'ani yang Allah pantulkan, diperkirakan kita dalam kalimah asyhadu alla ilaha illallah. Bila kita sibuk memikirkan cinta kita kepada Rasul junjungan SAW, diperkirakan kita berada dalam kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
maka sepenuh masa kita bersolat itu dalam kalimah itu, maka baru khusyuk solat kita. Bermula dengan awal takbiratul ihram kita jaga betul-betul. Kemudian bila sebelum bagi salam kita jaga, yang awal dan yang akhir. Yang tengah-tengah tu teliang liuk kanan kiri, itu maknanya la haula wala quwwata illa billah, kita ni lemah. Akhirnya lepas kita bersolat tu kita istighfar terus. Ya Allah, memang tidak akan aku khusyuk melainkan Engkau yang anugerahkan khusyuk. Maka siapa yang rasa dia boleh khusyuk, confirm tak khusyuk. Sebab apa? Khusyuk adalah anugerah, sehingga Allah mengkhusyukkan dia untuk dia khusyuk kepada Allah. Maka sentiasa dia berharap untuk khusyuk. Maka di situlah datang bidalan, siapa yang mengaku solatnya khusyuk, maka confirm tidak khusyuk solatnya. Nampak ya? Maka jangan tanya, awak salat khusyuk tadi? Jangan tanya. Dan jangan dedahkan pula, tak khusyuk salat aku tadi. Jangan mengaku, jangan nafi. Jangan mengaku salat aku khusyuk, jangan duk sebut kata tak khusyuk. Diam saja, sebab khusyuk ni hal awak dengan manusia ke hal awak dengan Allah? Hal awak dengan Allah. Hal dengan suami pun tak geger dengan orang. Hal dengan suami isteri pun tak geger ke orang. Ini kepala hal dengan Allah. Itu persoalan khusyuk. Tapi kalau pertanyaan umum untuk memahami dalam majlis ilmu tu tak ada hal lah, biasalah tu. Okay, habis. Banyak pula soalan ni. Sabarlah. Apa dia? Mohon Ustaz terangkan macam mana nak terus kekal dalam syuhudiyah. Alah, detail lah ni soalan. Nombor dia 011. Tak sampai hati pula. Saya miss call lah kejap. Ayahanda bonda yang disayangi sekalian, syuhudiyah ini bukan soal awak mengecapi. Syuhudiyah ni soal awak dianugerahkan. Maka janganlah tanya macam mana nak kekal dalam syuhudiyah. Faham ya? Pertama, syuhudiyah ini adalah anugerah. Tapi kalau soalan dia ni macam mana nak terus kekal dalam syuhudiyah, salah. Syuhudiyah ni Allah boleh bagi, Allah boleh ambil. Soalnya apa asbab untuk Allah mensyuhudiyahkanku? Itu maksudnya. Soal kita ni soal asbab saja ya. Jangan duk usik pentadbiran Allah yang nak menganugerahkan ataupun tidak menganugerahkan. Allah Ta'ala mutlak fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala akan buat apa saja Allah Ta'ala nak. Jangan paksa-paksa Allah untuk mensyuhudkan kita kepada Allah. Yang penting soalan dia berkasih halus sikit. Ustaz, saya betulkan soalan ni ya. Apakah asbab yang perlu saya penuhi sehingga Allah sudi mengekalkan saya ataupun menganugerahkan saya syuhud kepadanya? Itu soalan dia. Ni faham ya? Type balik soalan ni. Siapa yang bagi, type balik. Biar saya jawab. Saya ulang balik ya. Ustaz, apakah asbab yang perlu saya penuhi supaya saya dianugerahkan Allah untuk syuhud kepadanya? Type balik. Nanti saya jawab. Ustaz, tiap-tiap zikir kita kepada Allah hendaklah memandang Muhammad. Boleh Ustaz huraikan? Ya, betul. Bila kita zikir Allah, 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 hakikat zikir kita kepada Allah pintunya Nabi SAW. Supaya apa dia? Supaya Allah dan Muhammad tidak berpisah dalam segenap ibadah yang kita laksanakan. Kalau kita Allah, 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 zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi Nabi kita tinggal belakang, kita khawatir nanti kalau kita mencapai makrifah daripada jalan iblis. Kita kena pastikan masuk pintu dulu. Jadi kaedahnya mesti ikat dengan Muhammad kot mana pun. Maka kalau sebut kalau zikir-zikir yang menyentuh tentang memuji dan memuja, mentazimkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Akbar, Subhanallah, Allah, Allah, la ilaha illallah dan sebagainya, kalau waktu tu tidak sempurna, tak menyambung kita dengan Nabi SAW, kaedah yang kita kongsikan adalah stop dulu zikir itu, selawat balik. Dengan memahami bahawa ya Allah, aku ingin mencapai hakikat zikir padamu dan tidak ada pintu untuk mencapai hakikat zikir kepadamu itu melainkan melalui pintu kekasihmu, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kekal kat situ balik. Lepas tu dah habis selawat, lepas tu zikir balik supaya tak terputus Muhammad dalam jiwa kita.
Ini kaedah yang paling mudah untuk diberi asbab keselamatan, untuk memenuhi asbab supaya Allah menganugerahkan keselamatan daripada kegelinciran dalam jalan kesufian. Ingat, jalan kesufian ini lebih banyak lagi orang gelincir. Sebab apa? Iblis akan lebih bertekun dan untuk menggelincirkan umat yang dalam jalan kesufian. Sebab apa? Kalau iblis biar orang berjalan dalam jalan kesufian ini, maka bermaksud iblis tak buat kerja. Sebab kalau orang benar dalam jalan kesufian, benar dia bertauhid dan bersyukur kepada Allah, maka tak heranlah ramai orang yang dalam jalan kesufian tergelincir. Maka kawalan yang paling ampuh adalah pegang Nabi SAW seutuh-utuhnya. Pegang Nabi SAW. Kalau berzikir pun, ke mana pun cinta Nabi itu memang bersebati. Dan ini bersandarkan kepada Nabi pun kata SAW, tak beriman kamu kalau aku tak paling kamu cintai. Maka kalau kita berzikir, kamu cinta apa? Cinta pahala. Salah. Kenapa kamu berzikir banyak ni? Sebab cintaku pada Nabi-ku. Kenapa kamu solat banyak sangat ni? Sebab cintaku pada Nabi-ku. Maka kalau kita ajar anak solat, maka kenapa solat ni? Sebab mak suruh ke bukan? Sebab Nabi suruh. Kadang-kadang anak minta izin, Abi boleh tak kalau tak solat isyak ni? Abi tak ada masalah, tapi nanti macam mana cinta Yah dengan Nabi Muhammad? Kenapa? Kalau Yah solat, Nabi Muhammad suka, Nabi Muhammad sayang. Motivasi anak-anak daripada kecil semuanya adalah kecintaan Nabi untuk mereka, dan mereka mesti menghargai cinta Nabi kepada mereka. Itu motivasinya. Nak puasa boleh tak? Tak nak puasa boleh tak? Macam mana cinta Yah dengan Nabi? Nampak ya? Boleh faham ya? Begitu. Kok mana pun itu maknanya lapik supaya kita tidak tergelincir. Rata-rata orang yang meninggalkan Nabi dalam perjalanan kerohanian dan tarikatnya, rata-ratanya tunggu masa bola tanggung iblis smash dia, maka lah sekali dia akan memutuskan dirinya daripada syariat Nabi SAW. Faham ya? Itu jadi orang berzikir tak solat, orang zikir kok mana pun takbir Allah, buatlah apa-apa saja pun, hatta minum arak pun takbir Allah belaka. Sebab apa? Dia telah memutuskan dirinya daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Macam mana boleh terputus? Kerana tidak benar pintunya Nabi SAW. Itu. Okey, habis. Ustaz, apakah terima kasih tanya balik. Apakah asbab untuk Allah sudi mengekalkan syuhudiyah kepadanya? Asbabnya nak mudah, simple saja. Nak pandang sini ke pandang sini? Tak tahu siapa yang bertanya. Sebab dalam nombor telefon dia tak ada nombor genap lelaki ke nombor ganjil perempuan, tak ada. Nombor telefon. Kalau nombor IC ada kan, dah tahu pandang sini ke pandang sini. Pandang semua. Okey. Asbabnya adalah kekal beradab dengan guru. Itu paling mudah. Dalam nak jawab dalam satu ayat, kekal beradab dengan guru. Guru yang bagaimana? Pastilah guru yang membimbing kerohanian. Itu je. Dan adab tu huraian dia taat, cinta, khidmat yang telah kita huraikan selama ni. Termasuklah musahabah, hadiah, taat, apa lagi, takzim, apa lagi, jujur, sangka baik, menemani untuk musafir bersama itu. Yang penting ada guru. Jadi diperkirakan sesiapa yang tidak ada guru yang membimbing rohaninya, apa lagi asbab supaya Allah Ta'ala menganugerahkannya untuk syuhud kepadanya. Sebab itulah ya, kalau orang faham perjalanan ni, harta yang paling utama, anugerah yang paling bermakna yang Allah limpahkan, yang Allah anugerahkan kepadaku adalah guru yang membimbingku untuk memandangnya. Dan guru yang benar tidak akan menghentikan murid-murid kepada dirinya. Guru yang benar akan menyambung cinta murid itu kepada siapa? Kepada Nabi SAW melalui barakah sanad perguruannya. Maka di situlah ada majlis hall. Itu rahsia ada majlis hall. Kat Malaysia ni majlis hall tu agak jarang-jarang disebutkan. Semalam saya menghadiri majlis hall dekat satu tempat di belah Kuala Pilah sana, untuk memberi ucap tama dan tausiah dalam majlis tersebut. Saya dah huraikan sedikit majlis hall. Hall ni dari perkataan bahasa Arab haula, berkenaan, pengkisahan, majlis pengkisahan. Di situ diperkisahkan bagaimana si guru belajar, kadang-kadang guru memperkisahkan bagaimana gurunya mengajarnya, kadang-kadang menyebut-nyebut nama-nama rantaian-rantaian sanad. Itu memperkisahkan. Sebab apa? Sebab di sana pada menyatakan guru benar-benar nak menyambungkan muridnya kepada Nabi SAW, dan jambatan menyambungkan itu apa dia? Sanad perguruannya. Maka kadang-kadang bila majlis khatam pengajian dia akan buat majlis hall, pengkisahan.
Baru-baru ni Majlis Hall Babazid dekat Sungai Buloh kan, Majlis Hall Babazid. Maka anak almarhum, anak Babazid menceritakan bagaimana bapa beliau amalannya begini. Babazid bukan seorang yang boleh dipandang remeh dalam ilmu kesufian dan ilmu bimbingan dan tarbiyah umat sallallahu alaihi wasallam, dan seorang yang masya-Allah, kalau saya cerita maya tak habis. Babazid begitu. Okey ya. Begitu. Jadi maknanya apakah sebab yang perlu saya penuhi untuk Allah mengekalkan saya atau Allah menganugerahkan dan mengekalkan saya dalam syuhudiahnya itu, iaitu kekal adabiah dengan guru. Sebab itulah sekali kita murid, memang selamanya kita murid kepada guru itu. Sebab itulah dalam mana-mana ulama pun, bila orang tanya siapa gurunya, dia akan menisbahkan dirinya itu murid kepada guru yang mana? Guru yang membimbing rohani. Itu rata-ratanya begitu. Adakah seorang-seorang guru tu je yang bimbing dia? Tak, banyak lagi guru dia. Tapi dia akan nisbahkan aku guruku si Fulan bin si Fulan. Itu rata-ratanya nisbah guru rohani. Adapun kalau guru yang lain, ilmu fiqh ramai lagi, ilmu akidah ramai lagi, ilmu dakwah ramai lagi. Tapi orang tanya, dia ni murid siapa? Kalau ada pertanyaan, ini murid siapa? Automatik merujuk kepada perguruan yang mana? Perguruan fiqh ke, akidah ke, tasawuf? Automatik dia merujuk kepada perguruan tasawuf. Sebab apa? Hakikat manusia adalah rohaninya. Yang guru yang membimbing rohani itulah hakikat kepada gurunya, iaitu utama, guru yang utama. Tapi guru yang lain jangan rasa tidak diumpamakan pula. Masing-masing mulia dengan maqam masing-masing. Itu cara yang paling mudah. Right. Tanda benar awak mendapat limpahan daripada guru, setelah awak menjaga adab dengan guru, awak mudah menjaga adab dengan ibu bapa, mudah menjaga adab dengan suami dan isterimu, mudah menjaga adab dengan ahli keluargamu. Kalau kita dengan guru jaga adab, dengan mak bapak kita kurang adab, tak benar kita mendapat limpahan adabiah daripada guru. Ini kena faham juga ni. Ramai yang dah ada guru rohani, dia tinggalkan mak bapak jasmani. Mak ni hanya biologi saya saja. Saya dah ada ayah rohani tau. Jangan. Hingga suami tidak mengumpamakan isteri, isteri tidak mengumpamakan suami, kerana masing-masing obses dengan guru rohaninya. Kalau begitu, most probably guru itu tidak membawa murid tadi kepada Nabi. Most probably guru itu hanya membawa si murid kepada dirinya, sehingga murid bukan obses kepada Allah, bukan syuhud kepada Allah, tapi murid obses kepada dirinya. Maka disitulah kaedah saya berguru. Guru saya pesan begini, Abang Yang jangan mengikat jemaah, dan jemaah jangan terikat dengan Abang Yang. Sebab ini perjalanan hakikat, biar Allah yang mentadbir. Abang Yang hanya bentangkan jalan, berikan pedoman. Maka yang penting mereka dengan landasan masing-masing menuju Ar-Rahman dan saling berdoakan kebaikan. Kalau seorang berjaya syuhud dengan syafaat Nabi SAW, semuanya diperkirakan tersyuhud kepada Allah. Habis. Itu saja. Sebab apa? Bukan nak bawa kepada diri kita, bukan nak bawa kepada perguruan kita, bukan nak bawa kepada amalan kita. Maka amallah apa nak amal, tapi niatnya begini, adabiahnya begini, rohaninya begini, zahirnya begini, batinnya begini, cobaannya begini, pedomannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya biasa ulang dalam kuliah-kuliah kita. Habis. Itu bendanya ya. Habis soalan ikut mesej. Sekarang soalan ikut WhatsApp. Kalau WhatsApp nampak gambar, boleh tahu. Ustaz, tanda syuhud kita sebagai orang awam. Dah jawab tadi. Syuhud kepada orang awam ni paling simple atas ilmu akidah, iaitu aku bercakap hakikatnya sifat kalam Allah yang terpantul pada lisanku. Aku mendengar hakikatnya sifat sama Allah yang terpantul pada telingaku. Aku berfikir hakikatnya sifat ilmu Allah yang terpantul pada otakku. Dan pantulan itu semuanya dengan asbab Nabiku SAW. Itu syuhud pada orang awam atas faham. Itu syuhud pada orang awam atas faham. Kemudian nanti bila Allah singkap tabir hijab itu, ya Allah, speechless, no word to interpret, no word to explain, no interpretation. Because
kenikmatannya itu tak terungkap. Selagi boleh diungkap, tak kemuncak nikmat. Itulah akhirnya orang yang syuhud kepada Allah banyak bercakap ke banyak diam? Banyak diam, sebab dia nikmat dalam memandang. Macam kita suka makan tom yum, 7 suapan pertama, isteri yang duk masak pun kita lupa cakap terima kasih. Isteri kita duduk belah kanan, langut kita tunggu, sedap tak sedap, kita lupa tak dengar ni, sebab lantaran sedap. Kemudian baru kita patah balik ke dunia nyata, baru cakap terima kasih yang masak tom yum, sedap. Nampak tak? Itu ibaratnya begitu. Sebab itulah adab dalam pengajian ini banyak diam daripada bercakap, daripada bertanya. Itu adab. Sebab apa? Supaya nanti dah dapat syuhudiah, nanti benar-benar dah berlatih untuk diam. Sebab nanti kalau dah tersyuhud, mulut tu mesti nyonyet-nyonyet lagi. Dia cerita kepada orang yang bukan ahlinya, maka dia tidak membawa kebaikan, tapi dia membawa asbab kacau bilau pemikiran orang yang tidak merasai. Okey, contohnya ginilah, nak sembang bab-bab kahwin, jangan sembang di depan adik-beradik yang tak kahwin. Nak sembang bab cucu, jangan sembang depan adik-beradik yang belum ada cucu. Itu normal kan? Itu common sense kan? Macam itulah. Nak sembang bab syuhud, jangan duk sembang dengan orang yang tidak dalam perjalanan. Nanti akan salah faham dan salah tanggap. Ustaz, bagaimana tetap hati dalam memandang Allah? Ini dah jawab tadi. Bukannya hati awak boleh memandang, tapi hati awak diberi pandangan. Yang penting tetap awak beradab dengan guru. Dah tu kau tak ada guru, nak jaga adab dengan siapa? Itu kita bagi petua kan, minta ke Allah, nak ke Allah, berselawat sampai Allah memberi asbab, iaitu dipertemukan dengan guru untuk membimbing. Ini masalah juga ni, dah berguru lagi cakap, Ustaz, saya ini bukan lagi perempuan, saya tidak laki dan tidak perempuan, saya tidak ada jantina lagi. Itu pening. Itu pening. Kalau awak berhakikat macam mana pun, jangan sampai awak rasa awak tak ada jantina. Awak tu siapa? Makhluk, masih ada sama ada lelaki atau perempuan ataupun pondan. Jangan orang duduk berani-berani nak kata saya ni tak berjantina. Ustaz, jangan pandang saya sebagai seorang lelaki kerana saya ni perempuan pun tidak, lelaki pun tidak. Saya jangan pandang saya sebagai orang perempuan kerana saya tidak lagi lelaki, tidak perempuan. Saya rohani. Saya sudah sampai ke makam mursyid, bla 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 bla. Bodoh tu. Itu satu kebodohan. Kenapa? Kerana orang yang sangat-sangat nak ke syuhud ni, orang sangat-sangat nak ke makrifat ni, dia ada satu kaedah, dia memaksa Allah. Dah paksa sangat Allah, Allah bagi, tapi Allah bagi bukan dengan redanya, maka dia akan tergelincir. Sebab itulah jalan tauhid ni kena pegang bidalan ni. Tulis. Ready? Pegang pen elok-elok, jangan sampai dia jatuh. Susah nak tulis ni. Tauhid ni kena pegang 4 pedoman ini. Slow and steady, free and easy. Itu. Tulis. Slow and steady, free and easy. Slow, relax, slow, steady, relax, tenang. Tapi di dalam pagar siapa? Di dalam pagar mahabbatun Nabi. Itu yang ketiga. Dalam pagar, in the fence of mahabbah Nabi. Slow and steady, kemudian free and easy. Free and easy maknanya jangan terikat dan mengikat, tak, sebab ini lapang. Free and easy, tenang. Tak kat mana yang boleh buat. Ada yang tanya, Ustaz, zikir ni semua nak kena buat, Ustaz, jenuh nak baca semua ni, amboi. Siapa kata kena buat semua? Buat free and easy kan. Lapang buat, tak lapang tak payah buat. Yang penting dengan guru ada rabitah dan jaga adab. Ada yang kata dengan guru ni rabitah at least sebulan sekali majlis dengan dia. Ada yang kata at least 2 bulan sekali. Ada yang kata seminggu sekali. Ikutlah guru tu nak macam mana. Ikutlah guru tu. Ada yang guru kata maknanya dalam YouTube pun tak ada hal. Ikutlah kalam guru lah. Nanti dapat guru macam mana, ikut guru tu. Supaya tak diperkirakan terputus rabitahnya. Rabitah tu apa dia? Connection dia. Kalau terputus connection, macam mana nak dapat data? Kalau tak dapat data, macam mana nak memandang? Data tak ada, sebab disconnect. Tak faham juga, pasang wifi kat rumah. Kenapa pasang wifi ni? Tua-tua pasang wifi ni. Nak belajar tauhid. Nak faham macam mana yang dikatakan rabitah itu adalah establish the connection. Gitu. Ya. Bagaimana tetap hati dalam memandang Allah. Selesai dah tu ya. Faham dah ya? Okey, habis.
Jangan bagi WhatsApp lagi type lagi dulu, jangan bagi lagi, nanti saya kelang kabut. Bila dah habis saya jawab ni baru enter balik. Jika ada guru yang tak benar belajar dengan guru lain, jika ada guru yang tak benar belajar dengan guru lain, atau benarkah perlu minta izin guru sebagai adab untuk mengikuti pengajaran daripada guru yang lain? Saya lebih cenderung kalau guru tersebut jangan kita kata dia benar ke tidak. Awak tu murid, tiba-tiba awak nak menghakimi guru, tak kena sangat kan? Awak masuk Akademi Fantasia, tiba-tiba awak komen juri. Awak masuk MLM, Mata Level Marketing, Maharajaah awak mega, tiba-tiba awak komen Rosyamno, awak komen apa siapa-siapa tu. Kena tak kena? Tak kena kan? Bidalannya macam tu lah. Awak masuk pertandingan, awak komen hakim. Jadi maknanya murid, kalau awak saya murid, hal guru benar ke tak benar ke, bismillah senyap je. Kalau pun kita rasa tak benar, jangan kita kata guru saya tak benar. Jangan, jaga je adab tu. Tak berbaloi, tak menjaga adab. Okey, tinggal lagi indikatornya, kalau dengan asbab guru itu tidak rasa menyambung dengan Nabi SAW, sehingga membawa kita mempadukan di antara syariat Nabi dan hakikat Nabi SAW, maka minta je izin dengan dia, tuan guru cukuplah dulu kat sini, saya rasa tuan guru bukan bahagian untuk jasmani dan rohani saya, tolong doakan saya nak dalam menjalani bimbingan dengan guru yang lain pula, insya-Allah. Habis itu je. Tapi saya cenderung untuk kita yang tidak cakap kalau guru saya tak benar, jangan. Kalau pun rasa tak benar, dalam hati je lah. Itu adabiah yang kemuncak. Sebab apa? Benar jaga adabmu, moga menjadi asbab guru yang pertama itu Allah betulkan kalau betul dia salah, dan menjadi asbab awak bertemu dengan guru yang betul benar-benar membimbingmu kepada Allah. Poin dia apa dia? Amat tak berbaloi kalau tergelincir adab. Nak jadi guru terus salah, orang kata semua salah, nakkan nak minta izin juga. Sebab kita dalam perjalanan ini, perkara yang pertama barakah. Barakah itu adalah pada menjaga adab. Nothing tulus lah kalau kita jaga adab. Kita masuk jangan adab, kita keluar pun dengan adab. Itu anjuran saya. Tapi adakah mesti begitu? Tak. Nak ikut, tak ikut udah. Tapi pada pengalaman saya amat tak berbaloi untuk tidak menjaga adab, walaupun kepada guru yang memang terang-terangan sesat sekalipun. Sebab apa? Aku menjaga adab kerana aku tetap memandang guru ini tak terputus daripada takbir Allah. Hakikatnya nak menjaga adab dengan siapa? Dengan guru tu ke dengan Allah? Itu kalau benar obsesi syuhudi. Itu kalau benar nak memandang Allah. Tapi kalau nak memandang guru, nampak guru ni macam tak manfaat je, lantaklah guru ni. Lepas tu lepas-lepas keluar daripada perguruan itu, bawa mulut lagi ke guru ni. Faham tak faham ni? Maka iblis kiri kanan suka hati. Dengan guru tu dah seleweng dan suka hati dah, dengan kita yang buat mulut suka hati lagi. Faham ya? Jadi diam saja. Kekal kita gini, doakan kebaikan dan saling menjadi asbab kebaikan. Dah. Kalau guru tanya kenapa awak nak keluar dari saya, baru kita cakap tidak ada apa-apa, cuma saya rasa bukan bahagian saya. Tapi jangan cakap sebab guru salah, guru dah begini dosa. Jangan. Bukan kita. Ada orang lain, ada guru lain yang akan menegurnya kalau Allah berkehendak begitu, bukan kita. Ini kaedah yang saya cenderung. Supaya apa dia? Supaya perjalanan kita untuk syuhud kepada Allah lebih lancar. Tapi kalau nak cuba juga nak membetulkan guru, saya tak perhatilah, guru cakap ni kena pandang gambar, lepas tu kurang begini, saya tak perhati begini, saya rasa begini, amat tak berbaloi. Contohnya gitulah. Guru kata A, saya rasa B begini, tak berbaloi. Awak boleh ikut, awak tak ikut, udah. Sebab apa? Sebab awak nak guru kena Allah. Kalau orang betul nak Allah, tak sibuk lagi nak membetulkan guru. Sebab apa? Aku pun buta, Allah lagi nak sibuk betul guru. Biar guru yang membetulkan orang berpangkat guru. Paling-paling pun, ya Allah, pertemukanlah guruku ini, ex guru aku ini, dengan seorang guru yang lain yang membetulkannya. Adapun untuk aku mengucapkan, tak, beban rohani kita. Itu pendekatan yang kita faham, yang kita kongsikan. Tapi nak cuba boleh, bismillah. Tapi saya kata tak berbaloi. Tengok macam mana. Okey. Jap. Alamak. Salam Ustaz. Waalaikumsalam lah. Dia bagi salam je kat saya. Saya pun waalaikumsalam. Dah habis.
Mana ni? Okey. Ustaz, adakah kita perlu melazimi ke semua selawat, hizib dan qasidah ini setiap hari? Dah cakap dah tadi, free and easy. Maknanya kalau ikut jalan saya yang saya diberi amanah oleh guru, maknanya Abang Yang jangan susahkan umat nak beramal untuk mencapai syukur kepada Allah. Jangan tentukan apa-apa. Maknanya bismillah saja, ikut cakap bila, berapa kali, di mana, macam mana, bismillah. Sebab apa? Kita bukannya obses kepada guru dan perguruan, kita obses kepada Allah. Melainkan setelah berjumpa dengan mursyid yang betul-betul engage dengan mursyid tersebut, mursyid kata sakit engkau ni kena bismillah 70,000 kali, yang lain tinggal dulu, buatlah bismillah. Sakit engkau ni dah, jangan beramal lagi, pergi ikut musafir, pergi musafir, asal saja tidak meninggalkan yang wajib dan tidak melakukan yang haram. Itu peringkat awal ni free energy. Faham ya? Okey. Ustaz, Allah itu nur, Rasulullah itu nur, Al-Quran itu nur. Adakah nur yang sama yang dilempahkan ke dalam hati kita? Adakah ia bukan makhluk? Jangan sama. Kalau nur nisbah kepada Allah, itu sifat Allah. Kalau nur nisbah kepada Nabi SAW, maka di sana ada wilayah khususiah dia panggil pada Nabi SAW. Dia panggil wilayah khususiah, bahawa Nabi tetap makhluk tapi padanya nur daripada Allah. Bila nur tu sampai kaki Al-Quran itu nur, itu semuanya nur. Malaikat Jibril nur, cahaya, tapi ada nur yang makhluk, ada nur yang tidak makhluk, dan ada yang wilayah khususiah. Maka jangan duk pening kat situ ya. Jangan duk pening. Bahasa mudah begini, setiap daripada ini frekuensi nurnya itu berbeza. Yang penting nur yang nisbah pada Allah mesti takkan sama dengan nur yang nisbah pada Nabi SAW. Nur yang nisbah pada Nabi SAW mesti takkan sama dengan nur yang nisbah kepada Al-Quran, dengan nisbah kepada manusia yang lain. Maka masing-masing ada penisbahannya yang tersendiri, maka dengan makamnya. Jangan pukul rata makhluk, tak. Tapi di sini ada perbahagian, ada perbahasan. Adakah nur itu makhluk ataupun tidak? Adakah Allah mencipta makhluk yang namanya nur? Kalau cahaya matahari itu makhluk tak? Makhluk. Daripada matahari keluar cahaya tak? Cakap situ memang cahaya makhluk. Tapi yang cahaya Allah pantulkan pada kita ni makhluk ke tak makhluk? Cahaya sifat ma'ani itu tidak makhluk. Tapi bila dia ada pada kita, yang makhluknya kita, tapi kita berfungsi dengan cahaya dari Allah. Cahaya dari Allah itu tidak makhluk. Nampak tak? Itu benda ni. Lepas tak faham ni? Yang makhluknya kita, tapi cahaya yang Allah pantulkan itu adalah sifat dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW, yang memfungsikan kita sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu siapa punya? Sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Allah makhluk tak makhluk? Sifat Allah tidak makhluk. Tapi apabila sifat Allah dipantulkan kepada diri kita, maka kita bergerak. Gerak kita makhluk tak makhluk? Makhluk dah. Sebab apa? Dah keluar daripada kita. Tapi kita ni sebelum nak bergerak itu dengan pantulan apa? Dengan pantulan nur sifat ma'ani Allah tadi. Gitu. Jangan nak pening. Kalau pening sangat, oven tak ada, oven dengan kuih lah. Oven memantulkan panas pada kuih. Jadi bila panas yang ada oven sama tak dengan panas yang ada pada kuih? Tak sama. Panas yang ada pada oven bau hangit, panas yang ada pada kuih bau kuih. Sebab apa? Sebab dia dah terkuih. Faham ya? Panas tu dah keluar jadi kuih. Jadi takkan sama panas yang pada oven dengan panas yang pada kuih. Baunya tak sama. Tak percaya? Beli oven depan ni, masak abah hulu. Gitu. Itu bahannya begitu. Habis. Allah. Ustaz, saya salah seorang murid Ustaz di sini tahu. Izin saya bertanya. Ya, seorang perempuan sedang haid, bolehkah dia memasuki dan duduk di mana-mana kawasan masjid? Ini masalah fiqah. Rujuklah mufti. Selesai. Rujuk mufti. Saya masalah fiqah, saya look. Ada mufti kan? Ada wakilnya kan? Rujuk. Dah, bismillah. Saya ada belajar kitab, saya ada bertaki, bukan bertaki, bertalaki ni. Mengatakan tak boleh duduk di kawasan masjid, di tempat yang tidak diwakafkan. Sudah, atas ilmu anda. Kenapa nak tanya lagi apa yang anda nak? Atas ilmu. Ada pendapat lain mengatakan boleh masuk dan duduk di mana-mana kawasan. Cuma perlu berhati-hati agar darah tidak
darah itu tidak terjaga. Pun ada pendapat begitu. Mohon pencerahan dari ustaz. Sudah cerah lagi bersuluh. Benda fiqh yang nak berat. Atas apa yang awak belajar tentang masalah haid, mau kita uzur masuk ke dalam masjid, ada perbahasannya, ada kelonggarannya. Maka rujuklah pada orangnya. Antara yang boleh rujuk Ustaz Hazri Bandani, Ustaz kita depan mata ni pun boleh, dan juga boleh rujuk Ustaz Muhyiddin Majul, Habib Ali. Itu yang banyak bicara tentang fiqh. Tapi Ustaz Hazri memang fokus bahagian fiqh. Ustaz Hazri Bandani boleh rujuk. Saya bab fiqh ni saya mufti. Dalam Nur ala Nur segala gerak adalah Allah yang gerak. Tolong terangkan balik fahaman Jabariyah. Gini. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, dalam hati ni mesti Jabariyah. Pada masa yang sama, pada anggota badan mesti Qadariyah. Pada masa yang sama, pada akal fikiran mesti Mu'tazilah. Ini ibarat-ibaratnya tiga perkara serentak. Yang masalahnya adalah kalau dalam hati awak Jabariyah, maka awak Qadariyah tak ada langsung. Luar dalam Jabariyah, itulah jadi masalah. Itu tergelincir ke kiri. Yang kedua, apa dia? Luar dan dalam Qadariyah, itu tergelincir ke kanan. Yang ketiga, Mu'tazilah saja, tak ada apa-apa sama. Itu terjerumus ke depan. Faham ya? Kalau Mu'tazilah saja, dia nak ambil alih tugas Allah mentadbir. Itu Mu'tazilah saja. Kalau Qadariyah, dia rasa dia mampu untuk berdiri sendiri. Kalau Jabariyah, semua Allah Ta'ala yang urus. Maka itu ekstrim. Salah satu daripada tiga ni ekstrim. Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut sebagai manhaj wasatiyah. Wasatiyah ni bukan sederhana. Wasatiyah ni maksudnya sempurna. Sempurna macam mana? Dalam hatimu kekal semuanya adalah takbir Allah, dan kamu kekal menyatu ataupun berada dalam takbir Allah itu, jangan keluar. Itu dalam. Tapi pada masa yang sama, pada jasadmu tetap kamu berusaha dan berikhtiar. Pada masa yang sama, dalam hatimu tetap la haula wala quwata illa billah. Pada jasadmu kamu ambil segala perkara yang kamu mampu. Nampak ya? Dengan memandang ini semua sifat ma'ani dari Allah. Dalam akalmu, maka sebahagian daripada Qadariyah adalah Mu'tazilah. Pada akalmu kamu fikir perancangan yang terbaik, tapi jangan putus hatimu daripada takbir Allah. Itu baru benar ahli sunnah wal jamaah. Itu kena faham ya. Cumanya dalam pengajian kita lebih cenderung kepada apa dia? Lebih cenderung kepada bahagian dalaman ni. Sebab apa? Masalah umat sekarang bukan masalah Jabariyah. Masalah umat sekarang apa dia? Qadariyah. Perasan sendiri Islam boleh bangkit dengan tindakannya dan perancangannya. Dia boleh beribadat dengan dirinya. Aku nak syuhud dengan usahaku. Aku nak khusyuk dengan ikhtiarku. Boleh ke? Tak. Masalah kita zaman sekarang ni banyak yang Qadariyah. Maka sebab itulah kita banyak hurai yang dalam ni mesti Jabariyah. Tapi yang kat luar Qadariyah tu teruskan. Dia seia sekata bersepadu dengan saksama. Itu baru benar ahli sunnah wal jamaah. Boleh faham ya? Okey. Kalau ada soalan yang saya tak perasan, tolong WhatsApp balik bagi dia naik atas balik. Assalamualaikum Ustaz. Kelas yang lepas Ustaz ada cakap jangan bertanyakan berkenaan dengan siapakah mursyid seseorang itu, kerana itu adalah kerohanian kita. Tapi apakah pendapat Ustaz dengan individu yang sering dan suka bercerita Ustaz sekian-sekian mursyidnya, bertarikat dengannya, dan nampak ianya taksub sangat dengan mursyidnya itu kerana seringkali bercerita. Dan Ustaz mengikut ada adab, boleh ke seorang murid perempuan beramah tamah dengan guru lakinya, bersembang dan nampak merapat dan mesra? Bukankah kita perlu lebih banyak berdiam dari bercakap, tanda kita beradab dan hormat pada guru? Maaf Ustaz jika ayat dan soalan saya salah. Salah ni. Awak nak tanya ke awak nak huraikan? Ikut awak lah. Cuma ni yang tanya ni mesti tak ada mursyid lagi ni. Kalau ada mursyid lain ni tak apalah. Kalau orang sibuk nak cerita kat awak pasal mursyid orang tu, awak diam saja, doakan kebaikan untuknya, dan mudah-mudahan dia menjadi asbab kebaikan kepada awak. Dah. Kalau awak tahan dengar, awak dengar. Kalau awak tak tahan, cukuplah tu. Saya nak tukar, nak pergi air ke, nak buang air ke, makan air ke, apa semua, itulah.
Begitu. Yang penting awak dah tahu jaga adab, maknanya awak jangan cerita tentang hal mursyid. Itu cenderung saya begitu, tapi tak masuk dosa. Lepas tu jangan pula awak kata ini taksublah dengan guru dia. Jangan senang awak buruk sangka kat dia. Dia menceritakan kecintaannya, awak tak ada kecintaan awak lagi. Tiba-tiba awak kata dia taksub. Adil tak adil? Orang tu dah ada suami, dia puji suami dia. Awak tak ada suami lagi, dia taksub dengan suami. Bila awak berkahwin esok, baru awak tahu macam mana. Faham tak faham ni? Contoh gini, waktu sekolah lah, kawan kita dah ada couple, kita tak ada couple lagi. Mana-mana pun ada gambar couple dia sembang pasal couple dia kan, pasal dia punya boyfriend ke girlfriend dia ke. Betul tak betul ni? Kita kosong lagi, dia menyampah cik couple dia pun semua. Kita tak rasa lagi. Bila kita sampai time berkapul, mungkin teruk lagi kita pada dia. Faham tak faham ni? Mungkin awak cemburu. Senang-senang awak kata dia taksub, awak tak ada mursyid lagi. Patutnya awak fakir kepada Allah. Ya Allah, nikmatnya dia bersama mursyid. Aku di mana ya Allah? Nah, ni nak cakap taksub. Ini awak lambat ni perjalanan ni, macam ni. Lambat ni. Kan saya dah kata, pedoman dia kekal bersangka baik, doakan kebaikan untuk semua orang, doakan semua orang menjadi asbab kebaikan kepada kita, full stop. Nak mentelah-telah lagi, apa ini? Nasib baik tak tanya direct. Saya tak kenal, dia tak kenal. Saya akan padam mesej ni, padam. Tak apa ke saya jawab macam ni? Tu saya kata awal tadi, ini kuliah bukan kuliah dakwah yang saya nak raikan. Ini kuliah tarbiyah. Kalau ada saya begini, maksudnya ada something wrong dengan ayat dan kefahaman. Supaya ada impak maksimum. Kalau bertahan, datang lagi. Tak bertahan, datanglah juga. Sebab apa? Sebab kalau awak tak ada yang lain untuk kita bersembang-sembang bersama-sama untuk syukur kepada Allah. Dan saya suruh datang tu bukan sebab saya penting kat awak tu, sebab saya penting kat Nabi SAW. Seorang umat Nabi tidak syukur kepada Allah, kesedihan Nabi kemuncak. Bukan nak konsen sangat kat awak tu. Saya suruh awak datang juga tu sebab apa? Kesian ke Nabi. Nabi bersedih kalau umat bagian ini tidak syukur kepada Allah. Faham ya? Ini kenapa datang juga ni? Kalau ikut kan tak datang, ustaz suruh datang. Ustaz ingat pergi kat awak ke? Tak. Ustaz pergi ke Nabi. Sebab awak apa? Awak umat Nabi. Sebab ustaz dah memandang dalam dirimu kasih Nabimu. Dan kita obses kepada Allah, pintunya mesti Nabi. Faham ya? Hubungan dia? Begitu. Melainkan kalau ada perguruan yang lain, pergilah. Ustaz ni laser sangat lah, cakap tak lapik-lapik, benci pergilah ke ustaz lain, tak apa, tak ada masalah. Cuma yang ni jangan, sebab ini dah sangka-sangka. Ta'asub, macam ta'asub, janganlah sangka, tutup. Selagi awak bersangka-sangka, selagi tu awak lambat dia pertemukan dengan mursyid. Sebab apa? Kalau awak bertemu dengan mursyid bersangka-sangka masih tak diubati, lebih teruk rohani awak. Biar awak selesai tu bab sangka-sangka ni. Doakan kebaikan kepada semua orang dan doakan semua orang asbab kebaikan kepada semua orang yang lain. Itu kena pegang betul-betul. Selebihnya Allah mentadbir dengan kasihnya, dengan kerahmatannya, dengan ar-rahimnya. Begitu. Kemudian kata, boleh tak murid perempuan beramah dengan guru, lebih sembang semua? Awak tak tahu macam mana bentuk perguruan dan bentuk persembangan mereka, awak tak tahu, awak diam je lah. Kalau awak rasa tak boleh lah. Awak tak ada lagi. Gitu. Asal saja batasannya itu, maknanya pada urufnya tidak mencari norma-norma syarak, bismillah. Tak salah apa. Apalah. Mursyid correction. Apa ni? Ustaz pernah berkata yang ustaz bukanlah mursyid. Tapi adakah zikir kita melalui pintu Nabi asbab untuk kita mendapat mursyid? Hatta mungkin ustaz sebagai mursyidnya dalam kita merasa syuhud. Up to you bonda. Up to you. Niat. Ya Allah, setakat ini sebulan demi sebulan aku niatkan sebagai mursyid yang membimbingku pada kadar bimbingannya itu, sehingga engkau mempertemukan aku dengan bimbingan yang lebih mendalam lagi. Bismillah. Siru ala barakatillah. Dah. Perlu ke nak declare? Tak perlu. Yang penting rabitahmu sampai ke Nabi tak? Kalau sampai ke Nabi dengan sipulan demi sebulan, kekallah dia tu. Betul? Ya Allah, aku doakan kebaikan untuk sipulan ini, pada dia menjadi asbab menyambung diriku dengan kekasihmu. Mudah-mudahan benar aku bersyukur kepadamu dengan anugerah daripadamu juga, ya Allah. Dah.
Yang penting connected dengan Nabi terus, sehingga ada asbab dianugerahkan syuhud daripada Allah untuk syuhud kepada Allah. Itu ya, yes. Seperti kisah Nabi Musa di mana permintaannya untuk melihat Allah, di mana Allah mentajalikan dirinya lalu dipantulkan pada bukit. Adakah itu pantulan sifat ma'ani Allah? Wallahu alam. Tapi sifat ma'ani Allah Ta'ala hanya pada manusia, tidak pada bukit. Sebab yang menanggung sifat ma'ani sifat kesempurnaan Allah. Sifat kesempurnaan Allah itu maknanya hanya pada manusia. Boleh saja cahaya yang dipantulkan pada bukit itu adalah sifat jalalnya, azimnya, agungnya, sehingga Nabi Musa pengsan, tak mampu untuk menanggung betapa hebatnya Allah. Begitu. Itu wallahu alam. Maaf bonda nak tanya soalan permintaan. Last nanti ustaz baca selawat akhir tasawuf. Lama dah tak dengar ustaz baca sebelum kita berpisah. Yelah. Lepas ni saya terus beredar ya. Kalau ada makanan tu bungkus siap-siap. Nak kata tak mau makan, tipu. Lapor ke airport makanan mahal. Siapa lagi yang saya tak terjawab soalan dia? Dah garang sangat, langsung tak nak jawab, tak nak soal. Assalamualaikum Ustaz, Al-Quran kalam Allah. Adakah Al-Quran makhluk? Alah, Al-Quran kalam, dia kata Al-Quran kalam Allah. Adakah Al-Quran makhluk? Kalam Allah lah. Admire saya nombor ni admire. Tanya ta'aluk soluhi apa semua. Ada kebaikan dalam soalan ini. Okey, rasanya semua soalan telah saya jawab. Yang ni, seorang ni bagi salam saja, tak tanya-tanya daripada tadi. Tak apalah tu. Okey, sepanjang saya on the way ke airport, mana-mana bonda dan ayahanda yang tidak berpuas hati, maka ataupun mana nak penjelasan yang lebih lagi, terus call saya ya. Sepanjang saya dalam perjalanan ke airport, flight saya pukul 3.30. Dalam tempoh itu saya free. Hari ni saja sampai 3.30. Hari lain jawab telefon. Mengganggu saya, hubungan saya berkeluarga. Ya, boleh telefon. Ya, insya-Allah. Okey, saya minta maaf kerana jawapan saya itu maknanya saya minta selalu sahaja. Tapi rata-rata daripada soalan yang tanyakan ini, rata-ratanya adalah tanda-tanda yang baik bahawasanya ayahanda bonda yang bertanya ini mungkin mewakili yang lain-lain juga, maknanya dah ada gerak terdetik dan dah ada satu semangat yang penuh keiltizaman bahawa kita perlu untuk melangkah menuju syuhud kepada Ar-Rahman. Cuma kadang-kadang mungkin cara bertanya itu tak ada pengalaman, gitu ya. Mungkin cara bertanya itu seni itu masih perlu untuk digilap, begitu. Cuma saya harap bertahan dengan saya ke bukan, bertahan dengan mana-mana perguruan. Yang penting di atas kalimah obsesi syuhudi, bertahan. Segala-galanya pasti berbaloi untuk bekalan 5 saat sebelum meninggalkan dunia yang sementara. Pasti berbaloi, insya-Allah. Dan kita doakan, ya Allah, kalau seorang daripada kita ini yang Engkau berikan nikmat memandangmu, ya Allah, 5 saat sebelum terpejam matanya buat selama-lamanya, dengan asbab majlis ni kita berzikir bersama-sama, berselawat bersama-sama, berdoa bersama-sama, kena tiau dengan ustaz pun sama-sama. Okey, semuanya sama-sama, ya Allah, seia sekata niat kami semua untuk memandangmu, ya Allah. Kalau seorang Kau anugerahkan syuhud kepadamu 5 saat sebelum berakhir hidup dunianya, maka dengan syafaat Nabi SAW kita mohon padamu, ya Allah, biar semua kita ini Allah syuhudkan 5 saat sebelum kita mati. Bukan kita sini saja untuk bahagian ni, yang melihat rakaman video, sama ada live streaming ke ataupun live Facebook ke ataupun rakaman ke, semua kita mohon kepada Allah betul-betul, ya Allah, janganlah Engkau membiarkan kami kegelapan 5 saat terakhir hidup kami di dunia ini, ya Allah. 5 saat terakhir dunia ini dengan segala kesabaran kami mengharungi jerih, pedih, pancaroba hidup di dunia ini yang pelbagai onak dan duri yang kami lalui, ya Allah, maka jadikanlah ia berbaloi untuk kami 5 saat sebelum kami mati. Dengan syafaat Nabi kami bertawassul, dengan barakah sanad kami bertawassul,
Dengan barakah bimbingan guru kami bertawassul. Mudah-mudahan tetap Engkau merahmati kami, kerana kami ini mengaku pada hari ini ya Allah bahawa kami ini benar-benar ingin syuhud padamu. Walaupun kemaksiatan masih menggunung, walaupun ketaatan amat sedikit, walaupun keculas kanan dan kiri masih banyak yang berbaki, tapi hati kami sentiasa berbisik, apalah kiranya Engkau menganugerahkan kami syuhud padamu, dan kami sedar siapalah kami untuk Engkau anugerahkan kami dengan anugerah itu. Dan kami tetap meminta padamu ya Allah, Engkau ampunkanlah kami, dan kami sedar siapalah kami untuk Engkau ampuni. Kami tetap minta padamu ya Allah untuk Engkau memberkati hidup kami, dan kami sedar siapalah kami untuk Engkau berkati. Maka kami hanya umat Nabi-Mu, kami hanya umat kekasih-Mu yang memahami akan hakikat perjalanan kehidupan sebagai seorang hamba kepadamu ya Allah. Walaupun kami memahami perkara ini agak lewat daripada umur yang sepatutnya, tapi sekurang-kurangnya Engkau telah meletakkan kami di sini. Maka ya Allah, rahmat-Mu tidak bertepi, kasih sayang-Mu mendahului kemurkaan-Mu. Jangan Engkau murka pada kami ya Allah setelah kami berjalan dengan jalan ini, jalan untuk kembali syuhud kepadamu ya Allah, dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala nabi ya nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Nabi Muhammad afdalur rasul. Sayyidina Umar, Uthman, Ali, ya Rabbi, Abu Bakar, sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, ya Rasulullah, junjungan kami. La ilaha illallah, ya Allah, kalimah tauhid penyejuk hati. Siapa benci kalimah Allah, keluh lidah di waktu mati. Ya Rasulullah, ya Habibi, tunggu kami di titian meniti. Peganglah kami duhai Nabi, agar tiada ke neraka menanti. Ya Rasulullah, ya Habibi, tunggu kami di titian meniti. Peganglah kami duhai Nabi, agar tiada ke neraka menanti. Islam, iman, tauhid, ma'rifat, pegang teguh syariat Nabi. Islam itu membawa rahmat, hidup bahagia mukmin sejati. Baitul Ma'mur di langit tinggi, tempat tawaf malaikat suci, rajin-rajin menyuci qalbi. Itu amalan
Allah cintai. Rajin-rajin menyuci qalbi, itu amalan Allah cintai. Sallallahu ala nabi ya nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Nabi Muhammad afdalur rasul. Sallallahu ala nabi ya nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Nabi Muhammad afdalur rasul. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kami menangguhkan pengajian kami pada hari ini ya Allah. Sebelum kami bermula kembali selepas daripada sambutan Hari Raya Aidilfitri ya Allah, jadikanlah Ramadan kami pada tahun ini Ramadan yang penuh obses kami untuk memandang-Mu. Jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang paling baik untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah kami memahami bahawa kami ini fakir kepadamu, maka Engkau pakaikanlah pakaian kefakiran itu ke dalam diri kami ya Allah, sehingga baru benar kami ini benar-benar fakir padamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami, pemudahkanlah segala urusan kami, berkatilah majlis-majlis ilmu kami, berkatilah semua ayahanda bonda kami, berkatilah abah dan mak dan ibu, berkatilah mama dan ayah, berkatilah semua adik-beradik kami, berkatilah semua yang melihat semua video kami, berkatilah semua yang menyumbang ke dalam aktiviti dakwah kami, berkatilah semua pentadbir-pentadbir masjid yang beri ruang untuk kami menyampaikan ilmu ini ya Allah, dan kekalkan mereka dalam kefahaman yang benar daripada-Mu ya Allah, dengan asbab syafaat berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semua ayahanda bonda yang mengikuti pengajian ini ya Allah, hargai mereka ya Allah, dengan Kau memudahkan mereka untuk berpesan kepada murid-murid mereka, untuk mereka berpesan kepada anak-anak mereka, untuk mereka berpesan kepada cucu-cucu mereka ya Allah, agar ilmu syuhudiyah ini jangan diketepikan sama sekali ya Allah, agar ilmu syuhudiyah ini boleh diberi keutamaan dalam pembinaan keluarga pada masa ini ya Allah, sehingga Engkau mengangkat segala musibah manusia hari ini dengan menggantikannya dengan kerahmatan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkatilah semua guru kami yang kami mengambil sanad daripada mereka, sama ada sanad keilmuan, sanad amalan, sanad selawat, sanad bimbingan, lebih-lebih lagi sanad nur ala nur yang kami peroleh daripada semua guru-guru kami ya Allah. Berkatilah semua guru kami, kekalkan mereka dalam kebenaran dan petunjuk-Mu ya Allah, dan jadikanlah mereka itu asbab kebaikan dan limpahan nur kepada semua yang berinteraksi dengan mereka semua ya Allah. Berilah kejayaan kepada segala dakwah yang mereka usahakan, berilah kejayaan kepada segala perjuangan yang mereka usahakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Sekiranya Engkau memakrifatkan kami ya Allah, biarlah makrifat kami dengan jalan nur ya Allah. Ya Allah, Engkau memakrifatkan kami dengan jalan nur ya Allah, dengan jalan nur Muhammad tiada yang lain ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampaikanlah salam dan salawat kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu kami untuk menatap baginda, rindu kami untuk mengucup dahi baginda, rindu kami untuk berhadap-hadapan dengan baginda ya Allah. Ya Allah, tanpa baginda tiadalah apa-apa kegirangan pada rohani kami. Baginda adalah kegirangan rohani kami yang utama dan satu-satunya kegirangan rohani kami ya Allah. Ya Allah, dengan asbab baginda dan nur baginda ya Allah, sampaikanlah kami untuk memandang-Mu dengan izin-Mu juga ya Allah. Semuanya juga berkat bimbingan semua guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika kami ingin Engkau matikan ya Allah, matikan kami dalam syuhud pada-Mu ya Allah, walaupun pada 5 saat yang terakhir pada hayat kami ya Allah. Tolonglah ya Allah. Anta Rahman, Anta Rahim, Anta Al-Ghafur, Anta Al-Ghaffar, Anta Tawwab ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir istajib doa.
ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala-galanya. Nanti insya-Allah kita jumpa balik lepas raya insya-Allah. Jadi selamat menyambut Ramadan dan ada beberapa hari lagi kita bersedia dalam bulan Syaban. Jadi untuk Ramadan nanti ingat jangan obses memandang bilangan rakaat, jangan obses memandang helaian Al-Quran yang dibaca, tapi obsesnya memandang Allah. Tapi amalan tersebut jangan ditinggalkan sama sekali. Jadi nanti insya-Allah lepas raya program kita dekat Madrasah Alam Nur di Kuala Linggi pada hari Sabtu malam Ahad minggu kedua setiap bulan. Saya bagi pemahaman awal ya. Sabtu malam Ahad minggu kedua setiap bulan kita akan ke Madrasah Kuala Linggi untuk kita buat acara zikir berskala yang agak besar. Okey, kita gabungkan semua jemaah di sini, di PJ, di Kajang, di Bangi, dan siapa-siapa yang mengikut kita kumpul di situ. Kita bermalam di situ, ada chaletnya, dan bermalam kat surau boleh. Maka itulah kita rancang. Nantikan iklan. Cumanya pemakluman awal minggu kedua hari Sabtu setiap bulan. Kalau berhajat free kan. Kalau tak mesti pergi setiap bulan, maknanya ikutlah 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Tapi program tu kita akan adakan setiap bulan insya-Allah, supaya kita latih bersama-sama. Begitu. Di tempat yang maknanya dikhususkan, yang diberi izin dan diberi doa diberi maknanya diiktiraflah, diberi izin oleh guru kita. Gitulah. Adapun kalau lepas raya nanti ayah dan bunda jumpa guru yang endorse, membimbing, maka kekalkan guru tersebut dan jangan lupa doakan untuk kebaikan untuk pengajian kita di sini. Faham ya? Ingat 4 perkara, free and easy, slow and steady, masih lagi dalam mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza astaghfirullah alim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.